Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, apa khabar semua? Kita bertemu lagi bagi siapa yang baru berbuka puasa. Alhamdulillah. Malam ni kita nak cerita 10 jenis kawan yang anda ada, tetapi ada seorang dua yang you tak boleh tahan. Dan kenapa you tak boleh tahan? Cuba bagi tahu sekejap. Ni kawan bukan cerita musuh ke apa-apa. Malam ni kita bukan nak cari permusuhan, bukan kita nak cari benda-benda yang negatif, tapi kita nak mencari jalan bagaimana untuk menyelesaikan masalah-masalah yang terpendam kadang-kadang you tak boleh lepas. Okay, so saya akan cerita sama ada you berkawan dengan orang yang toksik atau tidak. Toksik ni maksudnya macam beracun. Kalau you makan benda-benda beracun pun lama-lama kadang-kadang rosak badan you, betul tak? Supaya kita tidak menggalakkan kita putuskan hubungan ataupun silaturahim. Cuma kalau dah sampai you tersiksa dan you sendiri dapat keluar penyakit pula tu. Sebab ramai orang tidak tahu apabila kita dalam keadaan stres dan sentiasa tertekan, kadang-kadang terpaksa swallow. Tak? Maksudnya you terpaksa telan juga apa pun. Tapi tak semestinya. Kata orang ada 3 benda. Dulu cuma 2 je. Sekarang ada 3 benda yang you buat ataupun yang you ikut dan akan mengubah nasib ataupun cara hidup you ataupun keputusan dalam hidup you. Nombor 1 ialah dari segi ilmu mana yang dapat daripada buku mana ataupun daripada guru mana. Itu yang dinamakan 1. Kalau baik, baiklah. Kalau yang tak elok lah. Okey. Nombor 2 ialah kawan you. Ini penting. Sebab tu kan ada yang diperingatkan untuk dalam sudut agama pun dia kata tengok siapa kawan you kan. Kalau yang jual minyak wangi sekurang-kurangnya dapatlah percik-perciknya kawan dengan dia orang, kita pun bau wangi kan. Tapi kalau dengan orang yang tukang besi atau peteri besi tu, kalau tak kena merciknya, kena bau asap dia pun cukup. Okey. Anda pun juga nanti akan nampak ataupun bau yang tidak cantik. Tapi itu 2. 1 kawan, 1 buku atau ilmu. Zaman sekarang ni, siapa you follow. Anda pun tahu kan, kadang-kadang kita tekan je friend mana nak masuk, kita tekan dulu. Saya masa mula nak, maklumlah kan, kita nak tengok follower tu biarlah ramai sikit. So kita tekan je, siapa nak friend, tekan friend. Sekali tengok balik rupanya, kalau you tahu dalam tu ada sesiapa yang berkenaan, you fahamlah maksud saya. Jangan salah biarkan orang follow you, siapa kawan you tak kenal tu, ataupun yang you follow siapa. Kalau you follow website ataupun grup-grup yang tak sesuai, lama-kelamaan you pun akan terjebak. Baik, number 1. Okay, number 1, dia tidak ikut order yang mana yang paling teruk, yang mana yang paling tak teruk. Okay, tergantung kepada anda kena yang mana. Ada tak kawan anda? Kalau ada, you kena cuba jauhi. Jauhi maksudnya distance dia. Macam social distancing juga. Bukan 6 kaki. Kalau boleh ni 60 batu pun tak apa. Pasal apa? Dia ni suka mengeluh. Tahu mengeluh tak? Asyik mengeluh je. Yang bahayanya kalau partner you ni yang you tak boleh berpisah. Kalau suami isteri, yang tu susah saya nak cerita malam ni. Sebab tu saya pilih topik kawan dulu. Sebab kawan ni, kalau you jauh-jauh pun paling-paling dia tanya, kenapa tak tanya khabar lama? Tak apa, you buat diam je. Pasal apa? Dia kalau jumpa je asyik mengeluh je. Kalau bawa dia pergi makan kat restoran, dia dah komplain. Restoran ni tak bagus lah, dengar kata gini-gini, lambat servis lah semua. Bila servis dah cepat, dia pergi komplain apa pula? Dia komplain pasal dia mengeluh pasal tak sedap pula. Okey, kalau makanan dia sedap, dia pergi komplain pasal waiter pula lambat hantar dan sebagainya. Okey lah, waiter dah okey, makan sedap semua tu, dia komplain apa? Harga pula. Komplain, mengeluh. Kalau semua ada orang bayar pun untuk dia berkomplain pula aircon dia not so cold dan sebagainya. You kalau ada orang yang whine macam ni selalu, whine ni maksudnya asyik komplain je, cuba jauhkan sikit. Pasal apa? Mula-mula sekali boleh, 2 kali boleh. Saya selalu bagi warning kepada diri saya, maksimum 3. Kalau 3 masih lagi buat perangai sama, sorry, lain kali kita cuba-cuba elakkan lah. Tak nampak sangat kan macam kita bergaduh dengan dia. Just distant, kurangkan berjawab soal dengan dia. Tapi jangan sampai masalah dia tu dengan tabiat dia menyebabkan you jadi toxic hidup you. Jadi macam susah hidup you. Jadi macam nak kena bagi dia sedap hati je. Jadi hati you siapa nak jaga? Betul tak? Ini berlaku kadang-kadang dalam perkahwinan, dalam persahabatan, dalam kita punya relationship. Anak-anak muda selalu bermasalah ni. Awal-awal lagi dah mengeluh, bayangkan dah kahwin besok macam mana? Faham tak? So mereka ni suka drama dan mereka suka center of attention. Kan? Tapi kalau center of attention benda yang seronok, benda yang menyebabkan orang ketawa, tak apa. Tapi
asyik komplain saja. Nombor 1. Ada tak? Siapa ada macam tu? Ramai ni, tu tak? Dia tak ada kerja lain. Komplain je. Kalau tak ada masalah, dia akan cari. Baik, nombor 2. Kalau you ada kawan yang suka mengatur. Dia ni bossy. Tahu bossy? Kawan, tapi dia nak jadi boss all the time. Dan dia nak suruh atur, nak pergi, kalau katakan nak tengok wayang lah dulu-dulu kan. Dia nak pilih apa title dan panggung wayang mana. Dan seat mana, kalau boleh dia nak duduk tengah, awak duduk tepi, dia atur semua. Dan kalau kita buat sesuatu keputusan, dia saja yang nak betul. Ada tak macam tu? Ada tak yang suka nak betul sahaja? Dia tak mau kata ataupun dia tak mau mengalah. Jadi kalau orang yang selalu merasakan dia betul dan orang lain yang salah ataupun orang lain tak tepat, you terlibat dalam grup kawan macam ni, you jauhkanlah. Biarlah dia jadi bos orang lain, tak apa. You tak tulis pun kat mana-mana kontrak yang you kena jawab dengan dia pun. Jadi tak apalah dia nak jadi bos lah. Dia nak jadi headmistress mana-mana, silakan. Okey, tak perlu you di bawah kontrol dia. Tak payah you kena bossy bully dengan orang ni. Faham tak? So jauhkan. Kadang-kadang niat dia tu baik ataupun dia tak ada niat jahat, tetapi perangai tu kita tak perlu je. Okay, right? Nombor 3. Anda yang ni saya rasa ada kot. Kita bukan soal kita kaya atau miskin, tetapi ada kawan yang suka pinjam barang kat you tapi tak reti nak bagi balik. Ada macam tu tak? Minta maaf lah saya cakap ni kalau terkena pada anda ataupun anda kadang-kadang lupa. Bukan you sengaja tak mau bagi balik kan. You tengok balik kawan you. Kalau dia lari pada you, berarti you ni toksik lah pada dia. Tapi kembali kepada kita ni yang ada kawan yang soal pinjam duit lah, pinjam kereta lah, kadang-kadang bagi balik kereta, kadang-kadang ada benda tak kena buat macam tak benda je, macam okey, engkau punya problem aku dah bagi balik, padahal kereta tu dah rosak ke, ataupun pinjam barang-barang ni lah keperluan ke, dan kadang-kadang tak bagi balik tak apa, bila minta tu buat macam kita pula jadi masalah. Ya, sebab tu orang kata kalau nak meminjamkan barang atau duit, you kena hati-hati. Lebih baik you bergaduh awal-awal, tak ada pun tak apa, pasal apa you dah tahu dah. Dan kalau dia buat lebih daripada sekali, 2 kali, kalau 3 kali you bagi juga lagi, berarti you yang menzalimi diri. Dan kalau you complain, berarti you dah salah management of self-management. Kita ni kena menguruskan diri dengan lebih tegas, tapi cakap senang daripada bikin, sebab mereka ni memang tabiat mereka tak akan selesai, dan you tak mau yang beracun ni, sebab mereka konsepnya macam toksik, dekat dan masuk dalam ruang hidup kita. Sebab kita ni pun lemah juga kan. Nanti kita komplain dalaman, makan hati, lama-lama siapa yang sakit? Soal yang ujung-ujungnya jangan sampai berpenyakit lah, itu tujuannya. Dan siapa kata tak ada kaitan dengan penyakit? You tak faham tentang minda. Minda ni antara 80% penyebab utama kenapa penyakit berlaku atau berleluasa. Faham tak faham tu? Alright. Right. Satu lagi. Yang ni agak berat sikit kalau saya cerita, dan saya nak you check diri you dulu sebelum you nak komplain seorang. Kita ni kalau ada kawan yang mungkir waktu, tahu mungkir waktu tak? Dia tak on time. Sekali tak apa, 2 kali tak apa, kalau 3 kali, kalau confirm dia jenis yang bertabiat, dia memang kalau dia sampai awal pun dia tak mau masuk. Dia suka oleh masuk dulu ke, jumpa ke apa. Dia jenis yang tak apa. Kalau jiran tu, dia walaupun jiran kita, orang yang duduk kat Ipoh boleh sampai dulu, dia tak sampai-sampai lagi. Kalau dia macam tu, you masih berkawan, tapi tak payahlah. Tak payah jadi teman yang rapat. Pasal apa? Nanti you mengumpat dia, nanti you mengamput dia. Apalah, duduk sebelah rumah pun tak sampai lagi, engkau janji kan, padahal kata dah sampai, rupanya baru keluar rumah. Kebetulan selalu kata, oh dah on the way, baru duduk mandi. On the way apa? Kalau macam tu selalu minta simpang lah. You jangan buat perangai macam you kepada kawan you. Tapi kalau mereka macam tu, goodbye. Okay? Tak payah jemput, tak payah buat appointment dengan orang. Dan yang paling you kena, kalau you boss lah atau ada anak buah, dia bukan mungkir janji dengan you demi waktu yang kita cerita ni. Kata pukul 3 sampai pukul 3.30 tak apa juga. Kadang pukul 4 pun belum, tak kata sorry pun. Tapi kalau dia juga mungkir janji bukan dengan you, tapi kalau you nampak dia mungkir janji dengan Tuhan, faham, dengan Tuhan. Maksudnya kita dah meeting, katakan asar dah pukul 4.30 ni kan, masuk asar lah, katakan 4.40 katakan.
kita dah pergi katakan bagi break, katakan meeting ni kita datang balik pukul 5, so ada 20 minit. Okay, you nampak dia buat dek lagi, faham? Kita balik, kita continue meeting antara pukul 5 sampai katakan hari tu berat sikit kes, kita habis pukul 6, dia tak keluar lagi masuk surau ke atau pergi bilik dia sembahyang. Yang ni kes-kes macam ni kalau dah biasa macam tu, tak payah jadi partner you lah. Kalau you buat business ke, kalau you buat perjanjian apa-apa pun, saya minta you hati-hati. Sebab apa? Kalau dengan Tuhan dia boleh mungkir janji, dengan you no big deal, faham tu? Bagi saya dia tak hormat, dia tak hormat masa, dan Tuhan bagi masa cuma sekali je seumur hidup, dan that particular second kalau you miss, dah berlepas, tak akan ulang. Pada tarikh waktu macam sekarang, kalau you miss pukul 8 sekian ni pada hari Isnin ni, you miss lah, tahu tak? Jadi ilmu tu mustahak. Tapi balik pada kawan tadi, tolong jangan berdekatan dengan orang yang tak kerti jaga waktu, please. Why? Siapa tahu? Nombor satu, you yang rugi masa you juga, sebab you tak boleh start kalau dia datang lambat. Contohnya janji nak pergi mana-mana, maka habislah selamanya you berkorban untuk dia, tapi dia tak peduli pun. Sebab apa? Dah tabiat dia. Saya dah kata tadi, mereka ni bukan jahat, tapi kadang-kadang mereka bertabiat yang toksik, menyebabkan you tak boleh kontrol waktu you, tak boleh disiplin hidup you. Apa maknanya, betul tak? So kalau janji pula tak tepat, kata nak bawa buku, katakan nak bawa benda, lupa sekali tak apa, lupa 2 kali, selalu sangat lupa. Jadi sampai kau orang dah malas nak minta benda pada dia. Kalau dia janji apa-apa, tak payah. Tapi jangan berkawan dengan orang yang tak suka tepati janji. Okay, saya pun tidak sunyi daripada break some rules, tapi tak adalah sampai terkenal yang you tu mungkir janji. So yang ni sebenarnya very important. Baik, seterusnya nombor 5, orang yang suka gosip, tak gosip, suka mengumpat. Yang ni orang yang ada IMS lah ni, irritable mouth syndrome. Dia irritable, dia mulut dia tak boleh kalau tak mengumpat sehari, atau tak menceritakan benda-benda yang pasal orang, terutama sekali kalau cerita tu sensational. Sebab tu zaman sekarang cukup senang orang cari sumber cerita. Tak percaya, you buka aja WhatsApp, you buka aja Twitter, buka IG ke apa, tambah-tambahan setiap bulan ataupun setiap minggu ada je kes-kes. Kalau saya cerita nanti you pun tahu kes-kes yang apa tengah hot minggu ni kan. Bukan cerita COVID 6,000 orang ke 7,000 orang, tu tak panas, itu cerita biasa. Selalunya cerita pasal orang. So kalau you ada orang atau kawan you yang sangat suka mengumpat, kecuali kalau you pun suka mengumpat, yang tu geng lah, yang tu saya tak boleh buat apa-apa. Tapi kalau you nak memperbaiki diri, nak mengurangkan dosa, tolong jangan berkawan lah dengan orang-orang yang suka. Dia orang ni pun suka drama juga, sebab dia seronok benda-benda yang orang mengiyakan apa dia orang kata. Macam gosip dia orang tu laku sangat, dan puas, dia rasa macam makan benda yang sedap, boleh puas hati. Orang yang ada IMS, irritable mouth syndrome, belum ada di buku medical. Saya sengaja bagi nama tu sebab terlalu ramai saya tengok yang ada IMS. You sendiri check dulu sebelum you nak tolak kawan you, takut you pun sama pula nanti. Susah tahu nak kontrol daripada tak mengumpat orang atau join orang mengumpat ni. Sebab sedap kan bila tak kena pada diri you. So out. Kurangkan kawan macam ni, ataupun tak ada langsung lagi bagus. Baik, seterusnya sikit je lagi. Yang ni 5 seterusnya cepat. Nombor 6 ialah orang yang suka menjatuhkan orang lain sebab dia nak naik. Ramai kat office, you dah tahu perangai dia. Dia sanggup pergi jack bos, jilat bos dan sebagainya. Saya tak peduli, benda ni berlaku. Kalau tahu perangai macam tu, you tak payah rapat dengan dia. Pasal apa? Nanti you pula kena dijatuhkan demi untuk dia nak naik lagi. So tak perlu. Okay? Kita tak perlu orang yang menjatuhkan orang lain sebab dia nak naik ataupun dia merasakan dia hebat. Kalau you dengar cerita selalu mengatakan I, selalu dia suka gunakan perkataan saya, akulah tu, akulah ni. I tu kalau 10 kali cerita pasal orang, I tu sampai 8 kali, cuma 2 kali ikut kalau terlepas cakap pasal orang lain, tapi balik kepada I juga, I lagi. Kadang-kadang tak tanya pun pasal mak dia, pasal bapak dia, pasal anak dia, dia cerita lagi. I, suami I, anak I lah tu, I lah ni, minta maaf. Okay, pasal apa? You sekali-sekala bertemu, sekali jumpa, you rasa okay. Kalau berkali-kali, you tengok dalam WhatsApp group pun, ada tak perangai yang macam tu? Tak tanya, dia masih I juga lagi.
Tapi sebenarnya kesian juga orang macam ni. Dia tak tahu sebenarnya. Dia sebenarnya membiarkan orang bosan dengan orang. Tetapi tak siapa yang berani nak tegur sebab you all pun kawan dia juga kan. Saya ada dalam grup-grup saya ada. Tetapi saya sendiri pun tak tegur dia. Pasal apa? Dia tak kacau kita. Kita pun boleh menjauhinya. Jadi kalau you boleh menjauhinya, leave them alone. Yang tikam belakang ni number seterusnya. Orang yang suka backstabbing, tikam belakang. Maksudnya dia ada talam dua muka. Ke depan you dia kata you best lah, you bagus lah. Belakang you kalau lebih-lebih lagi kalau memungkinkan dia naik pangkat ataupun dia boleh disanjung oleh orang, dapat tekan you, dia tak protect you lagi dah. Depan-depan orang lain dia bantai you sekali sama aja. Jadi kalau you tahu dah dia jenis yang suka menikam daripada belakang, you tak selamat juga. Mungkin next orang atau orang seterusnya yang ditikam adalah you sendiri. So, bagi saya orang ni tak perlu hidup, maksudnya tak perlu hidup bersamaan dengan you. They don't have to come into your life. Satu lagi, number 8 ialah orang yang tukang kritik. Dia suka kritik. Dia lah apa tu siaran langsung daripada TV berapa, entah dia yang akan bagi siaran langsung untuk cerita orang ni, dia boleh bagi tahu. Dia mengkritik kerajaan, mengkritik ni, tak kira lah betul ke tak betul, dunia pun dia boleh kritik yang macam dia seorang saja yang pandai dan dia kata dia yang tahu semua ni. Jadi perkataannya orang yang egoistik, egonya terlalu besar, terlalu tinggi, tak boleh langsung dia ke bawah, langsung tak boleh. Dalam satu grup kawan ni, dia nak selalu ke atas. Okay, you boleh nampak lah. Dan dia suka kalau dia diagung-agungkan, disanjung. Dan kalau dia ke bawah, nanti dia akan cari cerita-cerita yang untuk menaikkan akulah yang hero sebenarnya. Satu lagi lah, kalau you berkawan ni, orang ni dia terlalu sensitif. Tak boleh tegur sikit ataupun tak boleh, bukan tegur pun, ada mirip-mirip macam nak cakap pasal dia pun dia dah melenting, dia merajuk, dan dia selalunya negatif lah. Orang ni dia tengok benda yang tak elok je. Jarang-jarang dia nak boleh ambil joke. Kalau dia melawak dengan orang lain okey, tapi kalau orang nak melawak pasal dia, langsung dia tak boleh terima. Orang macam ni pun terima kasih je lah. Pasal apa? Not fair, betul tak? Dan kita selalunya ingin tutup dengan cerita orang yang munafik ni lah. Saya sebut perkataan munafik ni yang tadilah saya kata yang bermuka dua tu, talam dua muka ni kan. Berhati-hati sebab orang macam ni selalunya masa you senang, masa you popular, masa you berpangkat, dia selalu berdepan dengan you, dekat dengan you. Kawan rapat sanggup, kalau suruh angkat pasu bunga you pun dia angkat beg pun dia angkat. Tapi dia dengar you nak pencen lagi 3 bulan, dia dah mula enggang, hilang. Jadi orang yang opportunis macam ni pun you tak perlu. Biar masa you pension besok-besok ni, tinggal katakan sekarang you ada 200 orang yang suka keliling you. Maklumlah you kes you lah, pengarah tu lah semua ni kan. You nak pension lagi 3 bulan, tinggal 30 orang kan. Tengok siapa yang masa susah, mereka datang. Mereka masih ada macam biasa je. Tak payah nak tunggu you bertitle ataupun dalam keadaan senang lenang, mereka tetap ada. Kalau yang penting, kalau partner you sendiri, maksudnya suami atau isteri you ataupun anak you sendiri, ataupun kalau you yang dah bercucu, dah besar-besar ni, dari kecil lagi, dari muda lagi, dari mula berkahwin dulu pun, sekarang macam mana dah lama kan, nak tukar susah. Itulah, saya pun tak tahu bila orang dah dewasa ni perangai dia nak tukar macam mana. Tapi selalunya kalau dewasa dia lebih dekat pada Tuhan, dia lebih diajak untuk bertafakur. Kadang-kadang mereka menukar secara sendiri. Itu kebaikannya bila dah dewasa. Tapi yang pertengahan ni, yang masih lagi baru nak naik pangkat, anak-anak you baru umur 2-30an ni, cucu-cucu you semua ajar elok-elok. Jangan besarkan diri, jangan cuba I-kan all the time, jangan ego, jangan mengumpat. Apa yang saya kata tadi tu, you buat cara yang bersesuaian untuk anak-anak you terutama sekali. Sebab kalau tidak nanti dia terbawa pada atas umur 30, sukar nak tukar. Dan dia takkan tahu yang kadang-kadang dia buat mistake pun. So janganlah dia pula jadi racun ataupun toksik kepada orang lain. Okey, supaya kita sendiri tidak menjadi 10 ciri-ciri yang saya cerita tadi. Dan saya mendoakan anda tolong share dengan kawan-kawan supaya kita dapat menghantar doa melalui ilmu. Kadang-kadang kita suruh doa saja, dia orang tak faham apa nak buat. Okay, so ajar dia. You jangan jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan 9, 10. Pilih yang mana yang you terlibat, keluarkan daripada situ.
Dan anda sendiri sekarang top 5 kawan you, saya mengharapkan mereka semua tidak ada masalah yang begini rupa. Cukup dulu berhati-hati saudara-saudara sekalian zaman COVID ni, dan kita janji kita tak mau jadi toksik kepada sesiapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dr. Nurdin Darus. Dulu pernah bekerja di Majlis Sukan Negara, Jabatan Psikiatri di University Hospital, dan lepas tu saya buat corporate program. Tapi Tuhan bagi rezeki kat saya untuk kena kanser pada 2001. Bukanlah seronok tetapi pengalaman. Kali kedua saya kena relapse pada 2012. Di pengalaman tu saya nak share dengan anda, kalau anda bermasalah berpenyakit ataupun sama ada dari segi fizikal ke mental, tak jadi hal, asalkan you nak merubah hidup you. Dan bagi mereka yang belum sakit pun paling mustahak untuk mempertahankan, menghindar daripada kena sakit. Tapi insyaAllah dalam program yang dinamakan DND Well for Life 90 Day Challenge, maksudnya 90 hari punya cabaran ni untuk meningkatkan kesejahteraan dan kesihatan hidup anda. Mau tak? Okey, apa yang dia akan dapat dalam program tu, nanti kita akan ajar teknik-teknik macam mana nak menyelesaikan masalah penyakit dulu secara alami. Kita fokus kepada penyakit yang serius dulu, kanser lah, diabetes, high blood pressure, kolesterol, jantung, untuk autoimun terutama sekali, arthritis, gout, masalah hormon dan sebagainya. Yang penting ialah kalau anda bermasalah emosi pun boleh kita tolong bantu. Yang penting sekali ialah teknik tu. Kita kena bagi kat you dalam masa 90 hari ni, seminggu demi seminggu, saya semacam coach you, iaitu teknik macam 7 day living, teknik 7 prinsip macam mana orang boleh sihat walafiat sepanjang hayat. Kita kena belajar. Orang Okinawa daripada Jepun, apa yang dimaksudkan dengan ikigai, saya akan ajar juga macam mana nak cari hala tujuan hidup. Ramai orang stres sangat sekarang ni, dan kita sediakan doktor-doktor juga untuk bersama bantu you supaya kita semua boleh sama membantu menjadi sihat walafiat, merubah daripada sekarang kepada benda-benda ataupun ilmu yang baru untuk menyihatkan body secara mental dan fizikal. Okey,